Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnita Haji Ibrahim. Saya ingin berkongsi sebuah buku berjudul Sahabat Dunia Akhirat. Buku ini ditulis oleh Ustazah Asmah Harun, seorang pendakwah, yang mana buku ini diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Buku ini telah dicetak sebanyak 5 kali. Ini cetakan yang kelima yang dicetak pada tahun ini, iaitu tahun 2000. Kalau dilihat di sini, buku ini mendapat bestseller, iaitu sebanyak 7,000 buah buku dalam masa 7 hari. Ramai ingin memiliki buku ini. Bagaimana dengan anda? Nanti saya akan ceritakan bagaimana untuk memiliki buku ini. Buku ini mempunyai 47 bab, yang mana kalau saya lihat ilustrasi dan imej yang terdapat dalam buku ini sangat menarik anda untuk membaca dan tak rasa jemu, kerana setiap muka surat ni kita akan melihat hubungan dengan alam sekitar. Setiap muka surat ada imej daun dan juga bunga dan juga buah-buahan. Jadi penulisan ini adalah merujuk kepada ayat suci Al-Quran, hadis, sabda Rasulullah SAW, kata-kata hikmah, kisah teladan dan pengkisahan pengalaman penulis sendiri. Penulis berkongsi amalan yang berguna, pelbagai doa dan juga pelbagai nasihat. Oleh itu, rebutlah peluang untuk membacanya. Jadi buku ini sebenarnya sesuai untuk orang yang percaya kepada fitnah, pentingkan dunia, tidak mahu berubah, tidak redha dalam kehidupan. Walaupun mulut kata redha, tapi hati tidak redha. Orang yang kurang berdoa, yang merasa sakit hati, rasa sakit hati. Sebenarnya sakit hati ni bukan orang yang buat kita sakit hati, tapi sebenarnya bagaimana rapuhnya yang kita menerima ujian Allah Ta'ala. Jadi selain pada itu, amalan yang tidak mendapat fadilat, kita telah beramal tetapi kita tidak sama fadilat yang kita terima daripada amal yang kita lakukan, seperti di muka surat 106. Juga bagi orang yang suka mempersoalkan kenapa doa saya tidak dimakbulkan, di muka surat 103 ada jawapannya. Okay, jadi pentingnya buku ini untuk perkembangan diri pula, untuk membantu kita menjadi seorang sahabat yang setia, membentuk akhlak yang mulia, sentiasa berasa bersyukur, memohon maaf dan memaafkan orang lain, menjaga batasan kita dengan manusia, kerana kita selalu mementingkan hubungan kita dengan Allah dan batasan dengan Allah, tetapi kita tidak mementingkan batasan kita dengan manusia. Begitu juga bagaimana cara jika kita menerima ujian, bagaimana kita nak meningkatkan amalan kita, membentuk atau mendidik hati, mencari keberkatan dalam hidup, merancang kematian juga, menjaga solat. Dan juga di muka surat 100, penulis berkongsi apakah ada 4 di sini, apakah amalan atau doa kita selepas solat. Jadi apa yang saya lihat dalam buku ini, kita boleh bahagikan kepada 3 hubungan. Pertamanya, hubungan dengan diri sendiri. Sebab itulah tajuknya Sahabat Dunia Akhirat. Siapa sahabat yang paling dekat dengan kita? Iaitu diri kita sendiri. Jadi kita perlu mengetahui apakah tujuan kita dalam kehidupan dan untuk apa kita mati, dan kerana apa amalan kita di dunia ini adalah apa yang akan menentukan kita di akhirat kelak, kehidupan di akhirat kelak. Jadi selain daripada itu, kita juga perlu mendidik hati kita untuk dipandang oleh Allah, bukan cara bagaimana manusia memandang hidup kita. Kerana kita selalu memikirkan manusia berkata, tapi sebenarnya kita perlu mementingkan apa yang Allah pandang diri kita.
Okey, itu hubungan dengan diri kita sendiri. Kalau hubungan kita dengan Allah, kita perlu belajar bagaimana hak untuk menjaga hak kita dengan Allah, seperti kita mengamalkan perintahnya dan kita meninggalkan larangannya. Jadi kita perlu memahami bagaimana, apakah hikmahnya ujian yang Allah turunkan kepada kita, dan kita juga tahu bagaimana nikmatnya kita redha dan bagaimana kita mencari keberkatan di kehidupan itu, di barzakh kemudian. Begitu juga dengan solat, bagaimana kita ingin mendidik diri kita, menjadikan solat itu sesuatu yang mengubah diri kita, bukan hanyalah sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Seterusnya, hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau kita sebut pasal sahabat tu, tidak semestinya hanyalah kawan. Mungkin sahabat itu terdiri daripada ahli keluarga kita, mungkin pasangan kita, mungkin adik-beradik kita, dan siapa sahaja yang kita kenali. Jadi sahabat itu sebenarnya dimaksudkanlah orang yang sanggup berkorban untuk kita, mereka yang berada bersama-sama kita sewaktu susah dan senang kita. Oleh itu, jika kita bertemu dengan sahabat dunia akhirat, jangan lepaskan. Tetapi kalau kita tidak lagi menemui sahabat di dunia dan akhirat, maka berdoalah pada Allah agar kita memilikinya. Sebenarnya kita sedia menerima nasihat manusia itu juga kita mendapat penjagaan dan menerima kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Begitu juga kita sebagai seorang manusia mempunyai tanggungjawab masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ingin menasihati orang lain dan kita ingin mendekatkan diri orang keliling kita dengan Allah Ta'ala, tidak semestinya kita sebagai seorang yang ustazah sahaja, tetapi itu adalah sesuatu yang asas dalam kehidupan kita dan dituntut dan mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Jadi buku ini sebenarnya dihadiahkan oleh seorang sahabat saya yang saya anggap juga sahabat dunia dan akhirat, kerana kawan ini banyak membantu saya dalam bidang kepustakawanan. Jadi anda juga boleh menghadiahkan buku ini kepada sahabat dunia akhirat anda. Dan bagaimana nak dapatkan buku ini? Kalau mereka yang bekerja di Bernama, mungkin boleh datang ke bilik biblioterapi di Bernama. Tetapi bagi yang lain tu, bolehlah kita melayari galeriilmu.com.my. Oleh itu, jangan lepas peluang untuk mendapatkan buku ini dan selamat membaca. Wassalam.